kita sampai awal apabila kita dapat maklumat sebenarnya penyelaras DUN Dusun Tua, iaitu Saudara Muhammad Jan Sulong ini penyelaras kita DUN daripada Parti Islam lah, sampai dan terus bertindak ada dalam, maknanya pemimpin PAS peringkat DUN berkenaan dan Dusun Tua lah, Dusun Tua. Dan dengan beberapa orang kawan pembantu-pembantu dia lah. Kalau buktinya ada dalam Straits Times, saya tak bawa ini dalam Straits Times, orang yang anda nampak misai itulah penyelaras DUN Dusun Tua yang menanggung saya selama 3 jam lebih, tak duduk, nampak macam duduk tapi tak duduk untuk menjaga yang nak diselamatkan yang masih hidup dengan pernafasan, alat pernafasan, tapi yang bawah tu dah mungkin ada yang mati ataupun yang cuba nak diselamatkan. Masa ketika itu kemudian baru bomba datang, dan itulah selepas itulah mungkin nampak ada kerjasama, tapi itu kalau nak cakap pasal siapa yang datang membantu dululah. Sebab yang banyak membuat isu-isu ini iaitu Wabi Johan, Datuk Johan daripada Adun sebenarnya, yang datang kemudian dan tidak dapat masuk ke dalam pun. Saya datang lebih awal dalam 3.30. Mereka dah rescue awal tu dalam pukul 3 dan keluar yang pertama 3 suku. Jadi Johan datang, saya ingat dah mungkin dalam pukul 4 macam tu. Tiba-tiba TV3 datang dan terus mengambil gambar dia. Oh, dialah mengaku, dialah bawa orang. Sebenarnya semua dah settle. Kita dah panggil semua bomba, panggil polis, semua dah selesai dah. Tapi itu saya bagi tahu dengan sahabat-sahabat di sana, ini bukan masa kita nak cari publicity, sebab kita nak menyelamatkan nyawa. Tapi bagi dia, sebab orang marah juga dengan saya, kenapa saya biarkan orang ni ambil publicity. Tapi saya kata biarlah dia nak buat apa, sebab kita bukan itu, kita merisau ni boleh tak kita selamat berapa banyak yang ada mangsa dalam di bawah tanah itulah. Itu yang kita kejadian yang berlaku pada hari Sabtu 21 hari bulan itu melibatkan 25 pelajar madrasah, anak-anak yatim dan anak hidayah At-Taqwa Ulu Langat. Sebenarnya ialah cerita daripada ini sikit. Sebenarnya pelajar-pelajar ini dibahagi dua pada ketika itu. Pelajarnya semua 49 orang saya ingat daripada madrasah Taqwa ini. Tapi mereka pada ketika tengah hari itu Zuhur, mereka bahagi dua, satu bertahlil di bawah dan 25 orang termasuk guru-guru ataupun pembantu dia berada di atas, membuat persiapan nasyid, kompang dan sebagainya untuk menyambut perbadanan filem Pinas pada pukul 5 petang. Dan saya dipahamkan juga ada malam yang ulama-ulama datanglah ke tempat itu. Jadi sekolah itu sebenarnya dia ada 3 kategori pelajar yang mungkin selama ni orang confuse. Pertama, anak yatim. Yang kedua, anak-anak yang biasa, yang ada keluarga tapi miskin lah. Yang ketiga, anak petugas-petugas. Dia ada petugas sebanyak 16 orang. Jadi anak-anak itu dibenarkan untuk datang ke sekolah itu 2 minggu sekali. Masuk hari Jumaat, keluar hari Ahad. 2 minggu sekali. Tujuannya dia kata untuk memberi ruang petugas-petugas volunteer, banyak yang volunteer. Jadi tak ada sumbangan apa daripada pihak madrasah ini, melainkan dia kata dibenarkan anak-anak mereka duduk tinggal di situ, bergaul bersama dengan anak-anak yatim dan juga yang itulah, yang ada pelajar-pelajar lain untuk memberi tuition dan sebagainya lah, dan juga
belajar ilmu agama di situ. Jadi daripada kemalangan yang berlaku tu 16 yang meninggal, saya terlupa dah. Termasuklah saya ingat 2 orang daripada volunteer. Lepas tu yang survive dan cedera itu 9 orang. Tapi kalau kita pergi ke hospital, ada 10 di hospital Ampang. Dia salah seorang daripada volunteer juga, itu perempuan, Siti Fatimah saya ingat. Dia ni trauma lah bila melihat keadaan itu. Dia psychologically-nya dia unstable, jadi dibawa juga ke hospital Ampang Puteri, ke hospital Ampang. Dan satu yang mula-mula kali kita di rescue tu dibawa ke KPJ Kajang, kerana tak ada arahan. Ambulans tu masuk dalam ambulans terus hantar paling dekat Kajang lah. Itu maknanya nampak ada ada 9 di Ampang. Sebenarnya yang pelajar tu yang terlibat directnya 8 saja. Tapi oleh kerana ada Siti Fatimah itu isteri kepada volunteer, yang dia membantu jugalah, dia membantu juga. Jadi itu jadi 9 plus di KPJ jadi 10. Maknanya kalau kita tengok laporan 25 orang tapi jadi 26. Itu yang saya nak jelaskan. Jadi dari segi rescue tu, dari segi bantuan awal sebenarnya daripada kita petugas-petugas daripada penyelaras DUN Dusun Tua, mana daripada PAS lah, yang diketuai oleh penyelaras DUN sendiri, iaitu Muhammad Jan Sulong. Kemudian petugas-petugas kita, unit amal datang dan Brigad Amal kemudian lah, dan kemudian bomba bersama dengan pertahanan awan dan sebagainya, amai mungkin 600-700 lebih. Tapi saya melihat oleh kerana mungkin kita membantu awal, jadi nampak sama ada bomba panik nak bantu, ataupun mereka merasakan sudah ada orang lain yang buat kerja, jadi dia pun nampak agak relax sikit. Itu yang kita tengok. Kemudahan tak dibawa, jadi mereka menggunakan tangan. Tapi kebetulan sahabat kita yang duduk di bawah, dia mempunyai 2 excavator yang bertugas, yang bekerja hampir dengan situ, terus naik atas. Jadi kita bertindak awal lah untuk nak membantu mengurangkan beban daripada runtuhan itu. Yang dikatakan beban runtuhan itu lebih kurang 600 lori tanah. Bukan takat itu saja, dalam runtuhan itu ada batu besar. Tapi macam mana pun kerjasama dari segi penyelamat ni cukup baiklah, cukup baik. Ramai untuk membantu, dan halangan yang kemudian berlaku selepas masa tu, saya ingat 2 yang kita jumpa yang meninggal, 6 yang cedera dikeluarkan. Hujan lebat dalam 5.30 menyebabkan terhentilah, dan dipahamkan sampai 5 minit yang terakhir yang dijumpai. Tapi itulah yang saya sebutkan tadi, dari segi senarai orang-orang yang membantu dalam rescue tu tidak nampaklah di mana-mana unit amal dan Brigad Amal lah. Saya tak tahu, ada satu paper lah kot yang menyebut ada, tapi dalam taklimat pihak polis dan pihak bomba tak nampak. Jadi itu yang saya nak sebut. Brigad Amal ni dengan unit amal agak ramai, 200 lebih, 250. Dan pada hari pengkebumian besoknya, hari Ahad, semuanya diuruskan oleh kita lah, unit amal, Brigad Amal, dan juga yang orang kampung lah, orang tempatan yang menguruskan itu. Tidak, kalau dilihat dalam paper seolah-olah orang UMNO lah yang klaim dia lah yang bertanggung selemos. Dan kalau kita tengok dalam senarai, orang JKM hanya 12 orang saja. Dan dia panggil satu skuad kasih ke apa tu, itu hanya datang dengan pakaian kasih, tetapi tak ada banyak yang membantu kita lah, kecuali mungkin bagi air dan sebagainya lah.
Bagaimanapun semalam Sultan Selangor dah berkunjung ke tempat kita, memberi sumbangan, iaitu sumbangan kepada sekolah madrasah ini sebanyak 100,000, dan kepada mangsa yang keluarga yang terlibat dengan kematian itu 5,000, kemudian yang lain yang cedera itu 1,000 semalam. Itu juga selepas mungkin dalam jam 5 petang pula Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang diwakili oleh Saudara Muhammad Sabu dan rombongannya di Teguh Awang memberi sumbangan kepada semua tadilah madrasah dan keluarga yang meninggal dan juga keluarga yang di hospital berjumlah 25,000. Itu katanya sumbangan permulaan semalam. Dan dalam 6.45 macam tu baru MB Menteri Besar Selangor sampai, dan Menteri Besar ni telah pun diwakilkan kepada isterinya Puan Sri Sabiah Tunut memberi sumbangan awal selepas saja Sultan Majlis Sultan tu. Tapi setakat ini dia baru memberi sumbangan 1,000 tiap-tiap, semualah yang meninggal ke yang di hospital. Kami yang terakhir saya dah berbincang dengan Jawatankuasa, kita setuju menubuhkan tabung bencana lah, tabung bencana ke kita punya tabung kemanusiaan di Parlimen Ulu Langat. Tapi setelah kita bincang dengan Datuk Musafar dan juga Datuk Kamarudin, jadi elok kita bersama Ulu Langat, Parlimen Ulu Langat dan Harakah untuk menganjurkan satu tabung di bawah tabung kemanusiaan sebagai apa orang kata pandangan ke hadapan di apabila berlaku kes bencana alam ini yang melibatkan madrasah takwa ini yang berada mungkin 30 kaki daripada parah jalan tu, dan tebing yang curam tu 80 darjah dan tinggi juga lebih kurang 40 kaki macam tu, dan sekarang sudah timbul daripada pihak kerajaan pusat lah, sekolah ini tidak daftar. Sebenarnya sekolah ini oleh kerana dia beroperasi di bawah Persatuan Anak Yatim Malaysia, dia daftar ada, saya tengok nombor daftar, tapi di bawah Persatuan Anak Yatim Malaysia, jadi mereka tidak daftar sebagai tapis lah. Itulah macam kita PAS ada pasti macam itulah, jadi dia anggap macam tu. Bagaimanapun sekarang sudah mula, oleh kerana di Ulu Langat ini kita ada di Dusun Tua saja ada lebih 10 pasti tapis, dan di seluruh Ulu Langat tu lebih kurang ada 15. Jadi dah mula pihak kebajikan masyarakat dah mula telefon untuk nak mengetatkan dia punya itulah. Apa yang saya risaukan, dia mungkin lebih kepada itu, iaitu untuk menyekat perkembangan, kerana pelajar-pelajar tahfiz ini memang mereka tidak ada lain selain daripada belajar menghafal Al-Quran dan juga ilmu agama. Dan ini takut peluang itu yang diambil untuk menyekat sekolah-sekolah agama macam SAR dulu. Ya, terima kasih.